Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung tafsir surah Baqarah, yang mana kita telah berhenti sehingga ayat yang ke 25. InsyaAllah pagi ini kita sambung ayat 26 dan seterusnya. Dalam ayat yang telah kita baca kemarin, yang pertama sekali, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, ni dakwah surah dah, yang mana Allah perintahkan kita supaya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dalam masa yang sama, Allah melarang kita menyengutukannya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang keduanya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, ni jawab syubh dia panggil dia. Jawab syubah. Jawab syubah ni maksud dia nya, dalam awal surah Baqarah Tuhan sebut zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran ni kitab yang sempurna, tidak ada keraguan, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jadi wa in kuntum fi raibin, kalau kamu masih ragu lagi, maka fa'tu bi surah, cuba kamu cuba kamu sepakat untuk buat, untuk cipta satu surah dah. Jadi cabaran ni mereka tak dapat menyahutnya, dan memang mereka ni lemah untuk melakukannya. Yang keduanya ialah ayat pagi ni, innallaha la yastahi an yadhriba masalan. Ni jawab syubhat yang kedua dia. Dia kata macam mana Quran daripada Allah Ta'ala, sedangkan Quran ni penuh dengan perbandingan hak lekeh, hak rendah, hak lebek dah, nyamuk lah, lalak lah dah. Takkan Tuhan nak sebut benda kecil-kecil macam ni? Kalau Tuhan nak sebut, Tuhan sebut benda besar lah. Jadi Tuhan jawab, innallaha la yastahi an yadhriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan ma walaupun kecil sekalipun, ba'udatan fama fawqaha, nyamuk ataupun bawah pada nyamuk. Allah tidak malu, Allah tidak malu untuk buat perbandingan. Tengok dalam Al-Quran ni banyak perbandingan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah baca sebelum ni ke, masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara aw qasayyibin minas sama'. Dua perbandingan yang Tuhan buat kepada orang kafir dan orang munafik. Jadi perbandingan ni sebenarnya tujuan dia untuk memahamkan orang, bukan nak ayat rendah kau tinggi ke tak, nak ayat perbandingan, nak supaya orang ni mudah faham. Sebab tu Tuhan buat masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Banyaklah dalam Quran ni, banyak sangat perbandingan, sehingga Allamah Ibn Qayyim ada satu kitab dia tulis tajuk khusus berkenaan dengan al-aqsam wal amsal, sumpah-sumpah dalam Al-Quran dan perbandingan dalam Al-Quran untuk difahami. Sebab kalau kita faham molek perbandingan Al-Quran, kita akan tahu situasi yang sebenar keadaan tersebut. Innallaha la yastahi an yadhriba masalan, sesungguhnya Allah langsung tidak berasa malu an yadhriba masalan, membuat perbandingan. Al-haya' ni sifat Allah. Al-haya' ni sifat Allah. Innallaha hayyun karimun. Dalam hadis Nabi sebut sesungguhnya Allah ni malu. Tuhan malu nak tolak doa seorang bila dia angkat tangan, Tuhan nak tolak dia dengan kosong saja, Tuhan akan beri juga balasan untuk dia. Nabi sebut sesungguhnya Allah bersifat pemalu. Tuhan malu bila seorang tu angkat tangan berdoa, Tuhan tolak doa dia kosong, tak ada balasan apa dah. Tuhan akan beri juga sikit pun dah. Sikit kau banyak, kau cepat kau lambat, kau akan bayar juga dah. Sebab tu Nabi ajar kita, kalau orang minta sedekah, berilah sikit pun, puluh-sen kau sama kau seria, kau berilah juga dah. Kecuali tak ada sungguh kita nak agak lah, minta maaf lah dah, minta maaf, I'm sorry dah, hatulah. Tapi kalau orang minta lebih-lebih nama Allah, dengan nama Allah, kalau orang itu minta, kita kena beri juga kepada nama dah. Sebab apa? Sebab nama Allah. Kalau kita tak beri, maka kita menghina, kita merendahkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak malu ayyadhriba masalan, membuat perbandingan. Sahabat-sahabat lebih-lebih orang perempuan lah, orang perempuan ni bila nak tanya masalah dalam
pada Nabi, dia akan sebut, wahai Rasulullah, innallaha la yastahimul haq hal 'alal mar'ati idza ra'atil ma'. Wahai Rasulullah, Tuhan tak malu menyatakan kebenaran. Aku nak tanyamu, adakah wajib pada orang perempuan mandi kalau dia melihat air? Bila dia bermimpi, bila dia bermimpi. Nabi kata, na'am idza ra'atil ma'. Ya, wajib orang perempuan mandi bila dia melihat air. Bukan tengok air wajib mandi, dak. Air pahit tu dak. Air di kain basuh lah. Air kain dia tu basuh. Dia mimpi-mimpi tengok air basuh. Mana basuh ni? Maka orang perempuan juga wajib mandi. Menunjukkan bahawasanya orang perempuan pun dia bermimpi keluar mandi sebagaimana orang lelaki. Cuma jaranglah orang perempuan ni. Orang lelaki biasa. Jadi ayat ni nya, innallaha la yastahi an yadriba masalan. Allah tidak malu membuat perbandingan ma apa sahaja dah. Ma ni letak mim, apa sahaja perbandingan dah. Ba'udatan fama fawqaha, nyamuk ataupun kecil dari nyamuk lagi dah. Nyamuk ni kecil benar nyamuk ni. Dah. Tapi kecil-kecil dia pun kalau ruling kita nak tidur leh dah. Oh, masuk elu beling kita. Dah. Tidur malas nyamuk dah. Nak pasal buat nyamuk sebab tu orang kata kisah kau nyamuk pakai kelambu tu. Dah. Sebab nyamuk ni mengganggu. Kan cerita Namrud ni cerita dia nya. Nyamuk masuk dalam otak dia ni. Dah. Siapa dia ambil lepas katak-katak. Apa dia katak kepala dia di dinding semua sekali dah. Ki nyamuk lah. Jadi Tuhan tak malu buat perbandingan walaupun nyamuk dia kecil dah. Dah. Nyamuk lah ni walaupun kecil, kerajaan terpaksa buat keluar kos dia banyak. Dah. Obat penyakit denggi lagi, hospital lagi, minyak nyembuh denggi lagi, beli resep lagi, beli obat nyamuk lekar lagi, beli kelambu lagi, banyak. Nyamuk kecil tapi punya tu hewan nyamuk. Kita hewan nyamuk, maka orang buka kilang kelambu. Orang boleh jual kelambu, boleh hutung. Orang boleh buka obat nyamuk dah. Orang boleh buka kedai resep, boleh ngepin TV lagi. Dah. Walaupun nyamuk kecil, jangan. Dah. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, orang kafir ni tak ada nilai di situ walaupun seberat sayap nyamuk. Walaupun seberat sayap nyamuk, orang kafir tak ada nilai dah. Orang kafir sayap besar, tapi tiba-tiba tak naik kilo pun dah. Jadi Tuhan nak ayatnya perbandingan Tuhan tetap Tuhan akan buat dah. Dan perbandingan Tuhan ni memang hebat dah. Walaupun kecil Tuhan buat perbandingan, tapi ada pengertiannya, ada maknanya dah. Fama fauqaha, ataupun lebih betul dah. Lebih kecil lagi daripada nyamuk dah. Cuma orang yang boleh faham perbandingan Al-Quran ni siapa dia? Orang yang beriman sahaja dah. Orang yang mikir sahaja dah. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ini jawab apa lah. Bila orang kafir tanya, madza aradallahu bihadza masalah? Bila orang kafir tanya, apa Tuhan buat perbandingan ni? Maka Tuhan jawab, fa ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, maka mereka tahu bahawa perbandingan itu pastinya al-haqqu min rabbihim, kebenaran daripada Tuhan mereka. Astahnawi marhum sebut, misal buhut mauqi' ke bath. Maksudnya perbandingan ni tepat atas tok, atas tok lah kena sungguh, tepat sungguh mana perbandingan Tuhan buat ni memang betul-betul kena. Kita nak royak macam Maulana royak payah juga tak reti juga. Tapi kita nak royaknya bila kita ngaji tafsir ni, Maulana royak perbandingan Al-Quran ni, kita rasa seronok. Allah baru faham dia royak perbandingan ni. Kena sungguh, tepat sungguh doh. 100% kena tepat perbandingan dia buat dah. Jadi royak dengar perbandingan sekarang dah nak faham dah. Nak faham perbandingan. Sebab tu dalam ilmu balaghah kan dia ada ilmu bayan. Ilmu bayan tu ilmu tashbih. Dah. Lagi majaz dah. 2-3 tu nak royak tentang rahsia Al-Quran, balaghah Al-Quran. Kenapa Tuhan sebut macam ni dah? Wajah syabahnya macam mana, musyabbahnya, musyabbah bihnya, ada tashbihnya dan sebagainya lah. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Adapun orang-orang kafir yang berdegil, maka mereka akan bertanya dah, akan mempersoalkan dah, madza aradallahu bihadza masalah. Wa kun sama matlab he. Kepada dia mana perbandingan ni?
Apa makna perbandingan ni? Maza, apakah yang dikehendaki oleh Allah? Apa dia makna perbandingan ni? Tak faham dah. Bihadza masalah, dengan perbandingan yang kecil ini dah. Apa dia Tuhan naknya dah? Maka Tuhan jawab dah. Soalan-soalan ni kadang-kadang soalan nak tanya soalan nak tahu. Kalau orang tanya nak tahu, tak apa, kita jawab dengan baik. Jawab dia gini. Kadang-kadang dia tanya tu bukan tanya nak tahu dah. Saja nak pelekeh ustaz lah. Dah. Contohnya gini lah. Dia kata, ustaz apa rotel tak tapak meja ustaz? Rotel nak jawab apa? Saya kata rotel ni tak tapak meja ustaz sebab apa? Sebab kalau mu degil kat ustaz piak lah. Dah. Ataupun kayu ni kau, kalau mu ngatuk kat ustaz pekor kayu ni lah. Tu jawapan dia. Jawapan kau tu. Dia tanya saat ni untuk apa rotel sebenarnya dah. Mungkin ustaz nak tunjuk apa item ni dah. Tapi oleh kerana dia nak tanya tu saja nak tanya, nak ngani kat ustaz lah. Ustaz kata rotel ni untuk ustaz pekum lah. Mu ngatuk-ngatuk ustaz pekum dah dulu. Baru mu khabar sikit. Dah. Jawapan ni pun gitu juga. Jawapan Quran ni gitu juga. Orang kafir tanya madza aradallahu bihadza masalah, bukan nak tahu tak. Kalau nak tahu tak bertanya. Dah. Tapi mereka saja-saja nak bapa tu buat banding dah. Tuhan kata Tuhan buat perbandingan ini tujuannya yudhillu bihi may yasha wa yahdi bihi may yasha. Tuhan sesak dengan perbandingan ini orang yang dikehendaki, dan Tuhan bagi petunjuk dengannya orang yang dikehendaki. Maksudnya orang yang beriman ni dengan perbandingan yang Tuhan buat, maka mazid insyirah, hati mereka makin lapang, makin tenang hati mereka dah. Wa tmi'nani qalbi hasil hotahih dah. Terhasil ketenangan jiwa mereka dah. Mereka berasa yakin dan mereka rasa ketenangan dengan perbandingan yang Tuhan buat dah. Allahu akbar. Jadi siapa dia Tuhan sesakkan dengan Al-Quran dah? Siapa dia dah? Tuhan sebut wa ma yudillu bihi illa al-fasiqina. Tidaklah Tuhan sesakkan dengan perbandingan itu kecuali orang yang fasik. Fasik ni kalau kita ngaji dalam ilmu akidah, al-fisku dalam bahasanya al-khuruj anit ta'ah. Al-fisku maknahu al-khuruju anit ta'ah, keluar daripada ketaatan Tuhan dah. Sebab tu Tuhan sebut bila syaitan iblis tak taat pasal sujud Nabi Adam, Tuhan sebut kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis ni daripada jin dah. Fafasaqa an amri rabbih, dia fasik daripada perintah Tuhannya, dia keluar daripada perintah Tuhannya dah. Jadi Tuhan sebut iblis ni fasik. Fasik ni juga bukan fasik maksudnya dosa saja. Orang yang melakukan dosa pun fasik, orang yang kufur pun fasik juga dah. Jadi fasik, bahawa fasik ni termasuk juga ahli maksiat pun fasik, orang yang buat kafir musyrik pun fasik juga dah. Jangan ingat orang fasik ni orang buat dosa saja dah. Orang kafir pun termasuk fasik juga. Wa ma yudillu bihi, tidaklah Allah sesakkan dengannya, dengan perbandingan dengan Al-Quran, illal fasiqina, kecuali orang-orang yang fasik. Jo had insaniyat se nikalne wale, iaitu yang keluar daripada sifat kemanusiaan. Orang ni Tuhan tak bagi petunjuk kepada mereka dah, sebab tidak ada sifat kemanusiaan. Tuhan rajak betul kena juga. Okey, Tuhan sebut kepada kita apa dia kau sifat-sifat ciri-ciri orang yang fasik. Tengok orang yang fasik ni, mereka kehilangan 3 kekuatan dah. Orang fasik ni hilang 3 kekuatan dah. Kekuatan yang pertama, kekuatan kuwatu imani, tak ada kekuatan iman dah. Tuhan sebut alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, iaitu orang-orang yang membatalkan melanggar janji-janji Allah selepas dia ambil dengan kuat diikat dengan kuat selepas mereka buat ikrar, buat pengiktirafan perjanjian, tiba-tiba mereka merombak, melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Soalnya mahia ahdullahi bainana wa mahia ahdullahi mahia ahdullah. Apakah dia janji Allah dengan kita ni? Janji Allah dengan kita ni apa dia? Iaitu tauhid, ahkam ilahi. Kita berjanji alastu bi rabbikum, kita nak mentauhidkan Allah kita berjanji kita nak patuh pada perintah-perintah Allah itu dia Jadi orang fasik ni alladzina yanquduna ahdallah, orang yang merombak perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala mim ba'di mitsaqihi, selepas mereka kejak kemah janji tersebut dengan Allah Taala. Mereka ngaku dah
Jadi alladzina yanquduna ahdallah ni wasaf yang pertama. Sifat yang pertama orang fasik iaitu fuqdan quwwatu iman. Mereka kehilangan kekuatan iman, tak ada kekuatan iman dah. Sehingga mereka syirik, sehingga mereka menyekutukan Allah, sehingga mereka tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang fasik ni fuqdan quwwati fitri dah. Sifat semula jadi mereka juga hilang. Lenyap dah, lemah. Sifat semula jadi ni maksudnya dia ni nak menghubungkan silaturahim sesama manusia, ada sifat kekeluargaan, ada sifat baik dengan sahabat-sahabat dah. Hak ni pun tak ada juga, hilang juga dah. Fuqdan quwwatu fitri dah. Sifat semula jadi dia pun hilang juga, lemah juga dah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya dah. Maksudnya apa yang Tuhan perintahkan sambung tu, iaitu silaturahim dah. Tuhan suruh kita ni berhubung dengan adik-beradik kita, mak ayah kita, tok tua kita, dok pos saudara, anak saudara kita, dok sepupu sepapak kita, dok dengan adik ipai duai kita, dengan jiran-jiran kita. Tapi orang ni mutuh belaka dah. Dia makan riba, dia makan harta anak yatim dah. Dia bermasai muka, dia balas dengan orang dah. Wa yaqta'una ma amarallahu bi an yusal. Dalam ayat ni menunjukkan bahawa silaturahim ni benda yang penting dah. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Tuhan murka ke atas Bani Israel, puak Yahudi, sehinggalah mereka buat hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan manusia dah. Jadi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal, Tuhan perintahkan kita menyambung silaturahim dah. Kalau keluar ayah mak ayah kita kafir sekalipun, kita kena berbuat baik dengan mereka. Kafir sekalipun dah. Kau rasa? Kalau tak semaya, lagi dah nak buat baik. Dah. Sebab kalau kita bala, tak ada peluang nak dakwah mereka. Bila-bila baik benda royak payah, so bala kita boleh royak ni. Dah. Sayang kita dah kalau bala tak nak royak, tak nak royak. Sebab itulah nak dakwah ni nak baik dulu, baru boleh dakwah. Boleh mendekati dia dulu. Dah. Kita royak gapo dia percaya dah. Lebih-lebih ada masalah. Ada masalah tu royak dia, terima selalu. Dah. Mungkin kita kesenang ni royak-royak dia buat nganya gitu ya. Lebih susuh mari kak. Kita royak tu dah orang susuh semaya dah semaya. Semaya lah. Dia kedengar. Sebab dia baik kita, dia percaya kita dah. Sebab tu perlu silaturahim ni perlu sangat-sangat dah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya dah. Wa yufsiduna fil ardi. Dan yang ketiganya, orang fasik ni dia kehilangan kekuatan akliyah. Akal mereka nak guna dah. Tak guna otak, ada lemah akal mereka dah. Iaitu wa yufsiduna, dan mereka melakukan kerosakan fil ardi, di atas muka bumi. Kalau orang tu otak dia ni waras molek, tengok orang putih je, biarlah. Walaupun orang putih ni orang kafir, orang Jepun ni orang tidak Islam, tapi dia guna akal yang waras dah. Akal yang waras tu macam mana sah? Akal yang waras maksudnya dia jaga alam sekitar, dia kutip siapa patah kita, kotor-kotor, dia kutip siapa pun dia. Tuntung, titik air. Orang kita minum-minum tu gitu ya. Tapi orang dia jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Dah. Kamu dia lah. Hak laju kereta tempat dia. Dah saya bawa klik pada UK dia ya. Dia kata anak bawa kereta nak pergi Terengganu, nak klik pada sini Kelantan, dia kata bawa naik puluh ya. Nak buat mana bawa UK naik puluh ya. Lebih pada naik puluh nak sampai dia kata. Dah. Di Jepun kalau nak sampai, siapa dia ayat bawah ni? $1,000 sampai. Kita baru 300 ya AES kena. Dia $1,000 kena. Tak kau selok. Lebih hak laju. $1,000 kali dengan 4 ya. Kali 4. Tidak ke 24,000 nak bayar. Dah. Jadi UK dia kata bawa lah kereta laju sikit ya. Laju sikit ya, kena sampai lalu ya. Naik puluh hak dia. Laju kereta kau motor kan naik puluh ya. Dah. Mungkin lebuh raya tu lain ya. Mungkin dah. Masa jalan bandar, jalan kapur ni naik puluh ya. Dah. Maksudnya wa yufsiduna fil ardi, orang hak guna akal yang waras ni dia akan jaga alam sekitar dah. Orang hak perosok bumi ni, perosok bagi-bagi hak dia milik dah. Kira orang nak marah ke, kat kereta dia katok lagi. Dah. Bagi-bagi pengen makut dia lepas lagi. Sebab apa? Sebab otak dia punah dah otak dia dah. Nak marah selajak dah. Jadi Tuhan sebut wa yufsiduna fil ardi, orang fasik ni dia tak guna akal dah. Akal dia lemah dah. Dah. Dia guna emosi lebih dah. Wa yufsiduna fil ardi, mereka melakukan kerosakan di muka bumi dah.
Allahu Akbar dah. Tuhan kata orang fasik ni ulaika humul khasirun, mereka lah sebenar-benarnya orang yang rugi, sepenuh-penuhnya rugi, dunia rugi, akhirat rugi dah. Tu. Habis kat tu dah. Kemudian ayat kaifa takfuruna billah. Tengok ya. Kita ayat dah baru ni ke. Setiap ayat Quran ni ada kaitan dengan ayat yang lain. Ayat 28 ni kaifa takfuruna billah ni ada kaitannya dengan ayat ya ayyuhabudu rabbakum. Tuhan suruh kita mentauhidkan Allah. Kamu ni Tuhan tanya, "Apa je kamu tak tauhid Tuhan? Apa kamu kufur Tuhan?" Menunjukkan bahawasanya orang yang menyengutukan Allah orang itu kafir. Kafir, orang musyrik ni kafir dah. Betul tak? Allah perintahkan kita supaya beribadat. So, yang kedua jangan menyengutukan Allah. Maksudnya pertama kufur ni bila orang tak beribadat kepada Allah. Tak semaya, tak puasa, tak haji, kufur. So, yang keduanya ialah orang itu syirik Tuhan pula. Dia sebut semaya mari masjid, mari dengan ngajar, tapi dalam masa yang sama buat syirik Tuhan juga. Percaya kepada benda karut marut dah. Maka orang syirik Tuhan. Syirik pun kafir juga. Dah. Tak semua Tuhan pun kafir, syirik Tuhan pun kafir juga. Dua-dua kafir dah. Kaifa takfuruna billah. Tuhan kata macam mana boleh macam mana masuk akal dah. Macam mana boleh kamu kufur terhadap Allah? Sedangkan mu ni asalnya nothing, tak ada satu. Dah, kosong, zero dah. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana boleh kamu kufur terhadap Allah? Sedangkan wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Sedangkan kamu asalnya mati, tak ada. Dah, tubuh pun tak ada, nyawa ruh pun tak ada. Kaifa wa kuntum amwatan, dulunya kamu mati. Thumma fa ahyakum, lalu Tuhan hidupkan kamu. Thumma yumitukum thumma yuhyikum, kamu Tuhan matikan balik. Kali yang kedua, kamu Tuhan hidupkan balik kamu. Tengok sini. Tengok sini. Muji deku baik. Ubur deku. Peringkat kehidupan manusia ni ada 4 peringkat. Ada berapa? Ada 4 peringkat. Mati, hidup, mati, hidup. Dah? Mati yang pertama ni maksudnya sebelum ruh dimasuk dalam jasad. Sebelum ruh jasad kita ni, janin kita belum lagi mak kita mengandung kita dah. Ruh saja ada, jasad tak ada lagi dah. Bila jasad kita ni, ruh jasad kita ada, janin ni lahir dah dalam perut mak dia, masuk 4 bulan, maka malaikat, Tuhan perintahkan malaikat tiup ruh masuk dalam janin. Maka janin pun bergerak dah. Lepas 40 hari 4 kali 40 hari, maka bergerak janin dah, maka masuk ruh dah. Tu Tuhan berhidup dah. Berhidup ni maksudnya Tuhan bubuh ruh dalam jasad dah. So, kemudian kita lahir ke dunia. Fa ahyakum, kita mati, kemudian Tuhan berhidup kita dah. Asalnya darah tu mati senyap gitu ya, mani pun mati gitu, Tuhan berhidup dah. Kemudian kita lahir ke dunia, kemudian kita pun dah ada hak mati kecil apa ada, hak mati waktu belajar apa ada, hak mati lepas pada kerja dah ada, mati lepas peci apa ada dah, mati yang umur 50 pada dah. Kemudian Tuhan mati. Matilah ni lah. Dah kita hidup dah mati pun dah. Kemudian kali yang ketiga, kedua, keempat, Tuhan akan hidup balik kita. Bila? Hari kiamat nanti dah. Maksudnya peringkat kehidupan ni 4 sahaja. 4 sahaja dah. Gapo nak ayatnya? Amun nak ayatnya salah orang hak kata orang dalam kubur ni hidup balik. Tak hidup balik dalam kubur ni. Kalau kita kata orang dalam kubur tu hidup balik, maksudnya Tuhan mu mati, Tuhan hidup, mu mati, Tuhan hidup, mu mati, Tuhan hidup balik. Ni kali jadi. Sini 4 yang ni. Saya sebut 4 peringkat kan. Mati, hidup, mati, hidup. Bukan mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup tak. Kalau kita tahu kata hidup dalam kubur, maksudnya ni kali dah. Mati, hidup, mati, lepas hidup pula. Lepas mati pula hidup pula. Mati, ni kali jadi. Jadi tu Quran sebut 4 kali saja. 4 kali saja, bukan 6 kali dah. Jadi kalau hidup juga dalam kubur, tu bukan hidup sebagaimana hidup sekarang ni lah. Hidup mana saya hidup sini, maksudnya hidup maksudnya bercantumnya jasad dengan ruh. Dah. Jadi orang dalam kubur tak bercantum dah. Kalau hidup balik kena kali semula lah kubur tu, dia balik. Kena ke? Lepas tu macam mana orang dalam kubur kena azab? Orang dalam kubur kena azab, ruh mereka tu kena azabnya. Ruh mereka tu kena azabnya. Dah. Jasad tu hancur lebuh habis dah. Repuk habis lecing, makan rolak habis dah. Nak seksa macam mana? Seksa pun seksa sekat seminggu habis lah. Seksa kubur. Lepas tu orang nak tembok, orang hancur nebong tu.
Tak ada jasad tu, saya sama mana? Nak saya sama mana? Kena makan kau ikan, makan kau binatang buah. Nak saya sama mana? Tak ada azab kubur dia. Sekali kafir. Orang Hindu nak bakar, tak nak azab kubur dia. Kena azab kubur juga. Hok kena azab kuburnya ruh mereka tu nak azab kubur. Dah. Jadi dalam ayat ni Tuhan sebut 4 peringkat kehidupan manusia ni. Mati, hidup, mati, hidup dah. Mati sebelum di alam arwah, kamu dia hidup bermula perut jani daripada mok sehingga lahir ke dunia, mati pula sehingga disemahirkan dikebumikan, kamu dia hidup semula di akhirat nanti dah. Jadi hidup dan mati dan hidup ni kerja Tuhan saja dah. Allah saja yang boleh menghidupkan, al-muhyi wal mumit dah. Allah lah yang boleh menghidupkan, Allah lah yang boleh mematikan dah. Allah sahaja dah. La ghaira lah. Tak ada orang lain yang boleh campur tangan masalah hidup dan mati dah. Allah sahaja yang boleh menghidupkan dan mematikan dah. Cerita Nabi Ibrahim dengan Namrud ke, qala ana uhyi wa umit. Dia kata aku juga boleh hidup mati dah. Bila Nabi Ibrahim kata Tuhan aku ni Tuhan yang boleh menghidup mati, dia kata aku boleh hidup mati. Macam mana? Dia pun panggil 2 orang banduan dah. Dia pun hantar seorang banduan, dihukum bunuh dah. Dipacu tekak dia. Dia kata ni aku mati, ni aku hidup. Bukan hidup gitu. Hidup ni maksudnya mati hidup balik. Bubuh nyawa. Cabut nyawa, bubuh nyawa. Dah. Tu maksud hidup mati dah. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kamu akan dikembalikan dah. Jadi yang pertama sekali, kaifa takfuruna ni ada kaitan dengan dakwah surah, iaitu ubudu rabbakum dah. Macam mana Tuhan bersoal kenapa kamu kufur terhadap Allah dah. So, kaifa takfuruna billah, maksud kaifa takfuruna bi tauhidillah. Macam mana kamu kufur terhadap keesaan Allah dah. Sedangkan Tuhan yang menguruskan jiwa kamu di dunia dan di akhirat dah. Tuhan mati ke kamu jab umur me puri hongge. Bila cukup umur Tuhan mati ke kamu dah. Thumma yuhyikum, kemudian Tuhan hidup ke kamu kiamat ke din, pada hari kiamat dah. Thumma ilaihi turja'un, kamu dikembalikan hisab kitab kalian, untuk dihisab, untuk menerima kitab, untuk menerima balasan syurga neraka dah. Habis kat tu dah. Kemudian huwa allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ni ayat ni ayat ni juga ada kaitan dengan ayat ya ayyuhan nasu budu rabbakum dah. Setelah Tuhan sebut, Tuhan buat apa dia, bumi, buat langit, Tuhan hujan, buat tumbuh-tumbuhan, Tuhan raya apa saja Tuhan buat ni untuk kamu belaka dah. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala buat istinbat dengan ayat ni. Dia kata al aslu fil asya al ibahah. Asal benda ni harus belaka dah. Pokok kayu ko, batai kayu ko, daun kayu ko, tanah ko, batu ko, gapo ko, harus belaka dah. Harus maknanya harus kita ambil manfaat. Nak buat guna untuk obat ko, untuk makan ni ko, kalau boleh makan lah. Batu tak nak makan, nak sabah dah. Lagi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang ni asal boleh makan belaka dah. Kecuali apa yang disebut oleh nas bahawa dia ni haram, ataupun disebut alasan lain, beracun ko, atau mudarat ke manusia ko, tu sahaja dah. Tapi asalnya kehidupan ni memang Tuhan buat untuk kita. Bila Tuhan buat untuk kita, mana benda tu harus lah. Kalau tidak harus nak ambil manfaat macam mana? Sebab tu saya sebut huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Tapi harus pun bukan milik orang lah. Kalau milik orang pun kita kata hai harus ni pokok motor ni, kita pun ambil motor orang. Tak boleh tu. Atau tu dia minta izin dah sepatah. Dah nak molek motor molek motor nak minta setakat boleh ke tak? Saya kata ambil dah segun ni pun tak ada orang makan. Lah, ambil pergi. Tak apa. Tapi kita kata ni harus hak Tuhan belaka ni. Ada orang curi dia buat nasi hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka. Dia curi kereta orang baru hak Tuhan ni. Pokok kayu pun tebal-tebal apa ni hak Tuhan kau ni. Beratlah. Memang hak Tuhan belaka. Tapi kalau ada pemiliknya kena minta izin dia. Kan Ustaz? Maksudnya benda-benda hak lautan ni memang asalnya gitu dah. Hak dalam lautan ni hak bukan hak mana hak milik bebas hak untuk orang. Kita nak kutip kayu api ke, kita nak buru binatang ke, hukumnya harus. Tapi lah ni ada perhilitan. Kena ambil asin juga. Kita tembok binatang kat asin kak, dia takat ke perhilitan kak, kena sama kita. Maksud je dah. Tak. Jadi kalau hutan tu memang hutan yang harus, memang kerja bagi kebebasan, kita boleh kutip kayu api, kita boleh apa dia terokok,
dak kita boleh berburu apa dia sebab apa? Sebab benda ni harus dah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Kita nak pergi laut, kita nak nyadak sotong kau, nak ngai ikan kau, lah gilah laut bukan siapa dia dak. Boleh berlaku nak ikan siapa dia boleh. Kajak tolong sekat. Oh, tak ada sekat ni laut hak aku ni dak. Sekat warnanya dah. Jadi semua orang boleh ikat ikan belaka, boleh ngai belaka dah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang telah menciptakan apa sahaja yang ada dalam muka bumi ni semua sekali untuk kamu. Manusia ni raja, manusia ni raja atas muka dunia ni manusia lah. Tuhan buat untuk dia berlaku dah. Ikan di laut untuk dia, burung di udara untuk dia, bumi, gali air tanah ni, besinya, mahnya, peraknya, petroleumnya, gasnya untuk manusia berlaku dah. Betul dah. Balak tu siapa dia balak ni? Sebab itulah amo kecek dengan KPTG dah. Ketua pengarah tanah gali. Dia kata balak-balak tu tebal kat mana pun dah. Balak dia kata tebal, dia akan butuh sendiri, dia akan balik sendiri. Jadi bersama tepuh dia tebal juga dah. Sebab itulah KJL bui orang tu projek ambil balak tu balak ni dah. Memang projek balak tu nak tebal. Kalau tak tebal dia akan buruk gitu lah. Dia tu main gitu juga. Dah. Jadi dia tebal tapi tebal tu tanya balik dah balak tu. Lepas tu kat kena tebal lain pula dah. Jadi Tuhan sebut huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'. Balak lautan tu Tuhan buat untuk kita. Dah. Bukan untuk monyet ke, untuk malaikat ke, jin ke, dak untuk kita manusia. Kita tebal-tebal kan boleh balak. Dah. Boleh projek. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada dalam muka bumi semua sekali dah. Semua sekali untuk kamu berlaku. Untuk kamu berlaku. Thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia beristiwa ke langit, lalu dia sempurnakan langit itu menjadi 7 lapis dah. Thumma stawa ila sama' dah. Perbahasan berkenaan istiwa al-arsy ni insya-Allah kita akan bahas ayat depan lah, ayat soal al-araf dah. Kita akan huraikan depan soal al-araf depan dah. Kesimpulannya istiwa ni sifat Allah, sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita imani dah. Istiwa yang layak bagi Allah dah, yang tak serupa dengan makhluk dah. Istiwa dari segi bahasa ni, istiwa dari segi bahasa duduk atas singgasana dah, duduk dah, al-julus dah. Tu makna bahasanya dah. Jadi kemudian istiwa juga makna dianya ialah naik dah. Contohnya kayu, contoh balak dah, balak. Bila mari banjir dah, pokok kayu hak tebal di hulu tu dia akan dihanyutkan oleh banjir dah. Maksudnya tinggi mana air banjir, tinggi itulah balak akan naik dah. Maksudnya kita tengok ke, tengok banjir Kelantan baru ni ke, balak banyak sekat di retak ke, retak baru buat ke, sekat balak. Maksudnya balak akan naik tinggi mana air naik dah. Maksudnya istiwa tu maksudnya